Alamak. Sekejap ya, saya tulis tajuk sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam penerbit X. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf gelap sikit. Tiba-tiba hari ni sekolah blackout. Jadi saya gelap kat sini, panas juga. Tapi tak apa tuan-tuan, insya-Allah alhamdulillah selamat berpuasa kepada semua, selamat menyambut Ramadan. Moga-moga Moga-moga Ramadan kita pada tahun ini mendapat keberkatan dan pengampunan. Yang mana kalau tuan-puan masih ingat Nabi SAW pernah mengaminkan satu golongan, yang mana golongan tersebut kalau mereka tidak keluar di bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan oleh Allah SWT, maka celakalah bagi golongan seperti itu. Dan moga-moga puasa dalam Ramadan kita pada tahun ini tuan-puan, moga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan kita kebaikan terhadap apa yang kita lakukan, keikhlasan yang kita lakukan kerana Allah SWT. Jadi insya-Allah hari ini kita nak review satu buku yang bagi saya agak menarik, yang mana tuan-puan mungkin pernah dengar buku ni. Yang mana tajuk bagi buku ni adalah Bukan Begini Sikap Rasul. Alhamdulillah dah hadir dah. Alhamdulillah. Sekejap Okey, Bukan Begini Sikap Rasulullah SAW. Buku ini ditulis oleh guru saya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi. Yang mana kalau tuan-puan pernah follow Dr. Sanusi, beliau aktif dalam menulis perkara yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis di media sosial beliau. Yang mana kalau kita, sebahagian daripada kita yang berminat untuk membaca karya-karya berkaitan dengan penulisan ataupun penulisan-penulisan yang ringkas, Dr. Ahmad Sanusi sentiasa setiap harilah, saya boleh kira setiap hari beliau menulis perkara yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah di page beliau Dr. Ahmad Sanusi. Cuma buku Bukan Begini Sikap Rasulullah ini sebenarnya adalah kumpulan daripada penulisan-penulisan ringkasan beliau berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW ataupun perkara-perkara yang bukan begini sikap Rasulullah SAW. Jadi mungkin sebahagian daripada kita berminat untuk mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis ataupun berkaitan dengan sunnah, maka buku Dr. Ahmad Sanusi ni amat baik untuk kita bahaskan, untuk kita perbincangkan. Mungkin hari ni saya boleh bahas yang satu tajuk yang mana ada dalam buku ni, dan saya kira tuan-puan mungkin berminat untuk mendapatkan buku ni. Dan di sini terdapat beberapa jenis bab. Tidak silap saya tuan-puan, ada lebih kurang 109 punya tajuk, 122 tajuk, yang mana kalau bagi mereka yang minat dengan berkaitan dengan hadis ataupun tajuk-tajuk yang sesuai dengan sunnah, buku Bukan Begini Sikap Rasulullah SAW ini adalah satu benda yang harus dijadikan contoh atau dijadikan bacaan kepada kita agar mencontohi baginda Nabi SAW. Kejap saya nak tutup pintu, budak-budak bising dah. Maklumlah cikgu. Okey, Nabi SAW, saya bincangkan satu bab yang agak ringkas pada hari ini, yang mana Nabi SAW pernah dalam satu bab yang kita bincangkan, jangan melaknat pendosa. Buku ni, tajuk ni dibincangkan oleh Dr. Ahmad Sanusi dalam bukunya Bukan Begini Sikap Rasulullah SAW, yang mana dalam satu bab ni saya akan bincangkan berkaitan jangan pernah melaknat seorang pendosa. Nabi SAW berkata dalam satu hadis, bersabda dalam satu hadis, satu hari pada zaman Rasulullah ni terdapat seorang lelaki, ada seorang lelaki yang namanya Abdullah, tapi orang panggil dia Himar. Himar tu apa tuan-puan? Dalam buku ni kata Himar ni adalah
keldai. Kerana apa? Kerana sikap dia ni selalu buat Rasulullah SAW ketawa ataupun gembira. Dan Abdullah ni ataupun ada orang kata Nuaiman, tapi yang ditulis oleh guru saya ni adalah Abdullah, and dia digelar sebagai himar, keldai, sebab dia suka buat Rasulullah SAW ketawa dan gembira. Satu hari, berdasarkan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-6780. Satu hari ni Abdullah ni dia buat satu kesalahan meminum arak. Dosa yang besar, tuan-puan. Kan, dia buat satu kesalahan yang kalau kita pada hari ni, dia ni orang minum arak, dia ni dah teruk masuk neraka. Kan, tapi dia dikenakan hukuman hudud, kan. Maknanya dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia nak kenakan hukuman hudud bagi menebus dosanya. Masalahnya, tuan-puan, bukan sekali Abdullah ni buat, dah berkali-kali sampai satu tahap tu, kan, sampai satu tahap yang diceritakan dalam buku-bukuan begini Rasulullah ni. Sampai satu tahap tu, sahabat yang lain nampak dia buat, kan. Kau ni dah banyak kali lah buat, kan, cakap, kan. Lepas tu dia kata apa dekat Abdullah tu? Apa dia kata kepada Abdullah? Dia kata, Allahumma al-anhu. Dia kata, ma'aksara ma'yutabihi. Maknanya, ya Allah, kau laknatlah dia ni, ya Allah, kan. Dia kata dekat lelaki tersebut, ya Allah, kau laknatlah Abdullah ni. Dia ni, sahabat tu kata, dia ni dah buat dosa banyak kali. Ulang benda sama je dia buat, kan. Kau laknatlah dia, ya Allah. Dia kata apa? Allahumma al-anhu. Ya Allah, kau laknatlah dia ni. Dia ni dah buat dosa banyak kali, berulang-ulang minum arak. Dah taubat, kena sebat, minum arak lagi. Dah taubat, minum arak lagi. Kau laknatlah dia, ya Allah, kan. Dia kata, sahabat tu kata. Tapi lihat bagaimana sifat Nabi SAW yang diceritakan dalam buku Bukan Begini Rasulullah ni. Tengok kita macam mana Rasulullah SAW balas. Akhlak Rasulullah SAW tak ramai yang ada pada hari ni. Yang mana Nabi SAW kata apa? La tal'anuhu. La tal'anuhu fallahi ma'alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulih. Kita tengok, tuan-tuan, sifat Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW, kalau lah orang tu buat dosa sebesar mana pun, dia berzina ke, dia melakukan meminum arak dan dia nak menebus dosa dia, kan, walaupun orang lain duk kecam, kata kau laknatlah dia, kan. Kau laknat, kau berilah keburukan lah. Orang cakap kau ni tak ada harapan lah, melainkan neraka, kan, tempat kau. Apa Rasulullah respon? Rasulullah kata apa? La tal'anuhu. Nabi SAW kata la tal'anuhu fallahi ma'alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulih. Kita tengok, tuan-tuan, sifat Nabi SAW yang kita katakan sebagai sifat yang sangat mulia, yang sangat baik. Nabi SAW suruh apa? Kamu jangan laknat dia. Nabi kata la tal'anuhu, kamu jangan laknat dia. Maka sesungguhnya fallahi ma'alimtu, tidak aku ketahui melainkan dia ni cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang ke-6780, hadis yang sahih. Yang mana, tuan-tuan, sifat ni jarang orang ada. Kadang-kadang kalau kita jumpa dengan orang yang buat salah, buat dosa, kan, kadang-kadang kita nampak kawan kita ni banyak sangat minum arak, dan tiba-tiba satu hari dia nak buat taubat bulan puasa ni. Kadang-kadang kita punya sikap ni, tuan-tuan, kita hina orang, kan, kata, oh, kau ni tak boleh bertaubat lah, kau dah minum arak dah 40 tahun, maksudnya dah minum arak setiap hari, tiba-tiba masuk bulan Ramadan kau nak bertaubat. Kadang-kadang ada orang sifat macam tu, tuan-tuan. Itu yang kita risaukan. Sedangkan itu bukan sifat Rasulullah. Sebab tu nama buku ni Bukan Begini Sifat Rasulullah SAW. Buku ni boleh dapatkan di PTS. Yang mana Rasulullah kata apa? La tal'anuhu, kamu jumpa dengan orang yang buat dosa, jangan kamu cela, jangan kamu laknat dia. Sesungguhnya selagi mana dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka baginya peluang untuk bertaubat itu sentiasa ada, tuan-puan. Ini ada dua pengajaran penting yang bagi kita, tuan-puan, yang harus kita lihat. Yang pertamanya, sikap kita sebagai orang yang nampak orang lain buat dosa. Bagaimana sikap Rasulullah kalau kita nampak orang lain buat dosa dan ingin bertaubat? Apa sikap kita? Sikap kita adalah kita jangan menghina orang nak bertaubat. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi SAW adalah jangan pernah kita menghina orang yang nak kembali bertaubat kepada Allah SWT. Jangan kita pernah mencela dia, tapi bagi ruang nak bertaubat kepada dia. Sebab tu Nabi kata la tal'anuhu fallahi ma'alimtu annahu yuhibbullahi wa rasulih. Nabi SAW kata apa? Jangan kamu hina dia. Dia buat dosa minum arak ke, dia buat dosa berzina atau apa saja dosa yang dia buat, selagi mana dia nak menebus dosa dia,
Nabi SAW kata, la tal'anuhu, jangan kamu hina dia. Sesungguhnya dia masih sayang kepada Allah dan Rasul. Itu sikap kita sebagai seorang Muslim. Bila kita nampak orang, sikap kita nak mencontohi Rasulullah. Bila kita nampak orang tu buat kesalahan, buat dosa, kita bagi dia ruang untuk bertaubat. Bukan kita cela dan hina dia. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan kat Twitter lah selalunya kan, pantang orang buat silap sikit, kita terus baki, kita terus hina, kita terus cela. Sedangkan Nabi SAW sangat melarang kita. Kalau kita tengok baru-baru ni ada kes dekat Twitter kan tuan-puan, ada seorang tu dia cerita bahawa kawan dia mengaku dia pernah berzina kan, dia dah bertaubat, dia pernah berzina, dia tinggalkan kekasih hati dia, maksudnya boyfriend lah kiranya. Itu memang salah, dia couple tu memang salah, tapi dia telah melakukan berzina. Saya tengok respon orang-orang kat situ, dia kata apa, engkau dah berzina, kau nak acah-acah bertaubat. Kita ada respon orang macam tu tau. Yang kedua dia kata, kau ni dah hilang maruah diri, kau nak bertaubat. Kau patutnya sebelum kau buat tu kau fikir dulu. Tuan-tuan, kita kena ingat sama bila-bila Nabi SAW suruh kita, bila orang tu dah nak bertaubat, jangan pernah tutup pintu taubat bagi dia. La tal'anuhu, jangan kamu cela, bagi ruang dia nak bertaubat, bagi ruang dia kembali kepada Allah. Sedang Allah SWT sentiasa menunggu peluang taubat hamba tu yang benar-benar ikhlas. Kita siapa sebenarnya melaknat seseorang untuk bertaubat kepada Allah SWT? Bukan begini sikap Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dalam riwayat Abu Hurairah dalam buku ni, bukan begini sikap Rasulullah SAW ni. Kalau kita tengok dalam riwayat Abu Hurairah yang diceritakan oleh penulis Dr. Ahmad Sanusi, ada seorang pemabuk juga kan, dia dihadapkan bertemu dengan Rasulullah SAW kan. Beliau dia dah, orang yang mabuk tu dia dah insaf, dia dah nak kembali bertaubat kepada Allah, dan dia nak kena hukuman sebat. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hududlah aku untuk aku tebus dosa aku kan, fatahir ni, sucikan aku, bersihkan aku daripada dosa-dosa yang aku buat. Tiba-tiba ada seorang lelaki tu dia jumpa Rasulullah, dia jumpa lelaki tersebut yang minum arak dan nak tebus dosa dia cela juga lelaki tu. Dia kata, kau ni nak bertaubat ke kan, kau nak bertaubat, kau dalam keadaan minum arak dah banyak, kau nak bertaubat dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW marah dan tegur lelaki tersebut. Apa Rasulullah kata dalam riwayat Al-Imam, dalam riwayat Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga, hadis yang ke-6781. Apa Rasulullah kata? La takuna ana syaitan ala akhihum. Nabi SAW tegur sahabat yang cela tu. Nabi SAW kata apa? Jangan kau jadi pembantu syaitan. Kau nak cela ni, kau jangan jadi pembantu syaitan yang mencela saudara kamu untuk kembali kepada Allah. La takunu ana syaitan ala akhikum. Nabi SAW kata apa? Janganlah kamu ni menjadi pembantu syaitan yang menjauhkan saudara kamu daripada Allah kan. Kalau kita tengok apa yang saya ceritakan masa kat Twitter ni, perangai sebagian orang yang mencela sahabat-sahabat kita yang nak kembali kepada Allah SWT harus kita jauhi. Sebab apa? Nabi SAW pesan, kalau kau ni menghalang seseorang untuk kembali kepada Allah, menghalang seseorang untuk kembali bertaubat kepada Allah SWT, dan menghalangkan peluang harapan seseorang untuk kembali kepada Allah SWT, kau ni kesedara syaitan, kau menjadi pembantu syaitan, kata Nabi SAW. La takunu awna syaitan. Nabi SAW tegur seorang lelaki yang mencela seseorang hamba yang melakukan dosa besar, jangan kamu jadi saudara syaitan. Nabi bagi satu peringatan yang sangat besar, termasuk diri saya. Kadang-kadang kita ni rasa kita macam baiknya kita, sampai jumpa orang yang buat salah, kita rasa kau ni buat benda apa ni kan, kau ni masuk neraka lah kan. Kadang-kadang ada orang perangai macam tu. Nabi SAW beri satu peringatan yang besar, la takunu awna syaitan ala akhikum. Jangan kamu jadi saudara syaitan yang menyebabkan saudara kamu menjauhi Allah SWT. Bagi peluang orang untuk sentiasa bertaubat. Jangan pernah mencela seseorang untuk sentiasa kembali kepada Allah. Itulah, bukan begini. Artinya kalau kita mencela orang lain tu bukan begini sikap Rasulullah. Bukan macam ni sikap Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah adalah bila dia jumpa dengan orang yang buat dosa dan nak tebus, dia betul-betul nak bertaubat. Apa Nabi SAW bagi? Bagi peluang kepada orang itu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Siapa kita yang bukan daripada golongan yang Nabi SAW sebut, tapi tiba-tiba kita menutup peluang orang lain untuk bertaubat sampai kita melaknatnya, kelak Nabi SAW akan bertanya kepada kita, apa ruang yang kita tutup kepada orang lain untuk bertaubat. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Abu Daud yang diceritakan dalam buku ni, buku bukan begini sikap Rasulullah, buku ni sangat baik bagi saya sebab dia ringkasan-ringkasan yang ada lebih kurang 122 tajuk
yang menceritakan sikap baginda Nabi SAW. Selain daripada hadis, ada juga kalam-kalam salafus salih. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW berkata, walakin qulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kita pernah dengar kan, kalau kita sebut, kalau orang meninggal kita cakap Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Kita selalu sebut macam tu. Tapi ada satu lagi sunnah Nabi SAW, sikap Nabi, baginda Nabi SAW. Bila Nabi kata apa? Bila kamu nampak orang yang buat salah, buat dosa, bukan kamu cela dia. Nabi kata qulu. Nabi perintahkan qulu, katakanlah kepada dia. Allahumma, walakin, tetapi qulu, dan akan tetapi katakan padanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Nabi SAW kata apa? Kalau kamu jumpa dengan orang yang buat dosa, jangan kamu cela dia, tapi kamu katakanlah kepada dia, Allah, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke 4478, hadis yang sahih. Apa sikap kita? Yang pertama, sebagai orang yang sebagai seorang Muslim yang nampak orang lain buat dosa, buat kesilapan, yang pertamanya tuan-puan, kita jangan pandang rendah ke orang tersebut. Yang kedua, jangan mencela orang tersebut. Yang ketiga, sebagai seorang yang Muslim yang nampak orang lain buat salah, kita doakan dia. Nabi kata apa? Walakin qulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Nabi kata apa? Katakanlah kepada dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Itu sikap baginda Nabi SAW. Beginilah sikap Nabi. Hagaza sunnah. Inilah sikap Nabi, inilah sunnah Nabi. Tapi kita jarang untuk mengamalkan, jarang untuk mempertengahkan sikap baginda Nabi SAW. Jelas kat sini, pelaku berdosa dan pengamal maksiat yang ingin kembali kepada Allah, hendaklah kita santuni. Itulah akhlak kita, itulah sikap Nabi SAW. Orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa, Nabi SAW suruh kita santun dengan benda-benda yang baik, perkara-perkara yang baik, bagi nasihat yang baik. Wa hakaza sunnah. Inilah sunnah Nabi. Beginilah sunnah Nabi. Dan kalau kita masih melanggar sunnah Nabi, mencela orang lain, itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu bukan begini sunnah Nabi SAW. Sesuai dengan tajuk buku ni, tuan-puan boleh dapatkan di PTS, boleh PM mereka. Rasanya mereka pun ada jual di Shopee. Buku ni bagi saya sangat baik. Ditulis oleh guru saya, Dr. Ahmad Sanusi, yang sama-sama buat buku dengan saya juga, buku Hadis Bab Taubat. Buku ni menceritakan secara ringkas sikap-sikap baginda Nabi SAW. Ada banyak tajuk yang tuan-puan boleh tengok. Ada tajuk berkaitan dengan ibadah, amalan, akhlak, akidah, macam mana Rasulullah SAW punya way, Nabi SAW punya tariq, jalan sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam bahagian ilmu pun ada, bahagian pekerjaan pun ada, bahagian sirah pun ada. Bahagian akhlak mungkin guru saya Dr. Ahmad Sanusi ceritakan pasal guru yang disanjungi bukan bahan zina mata, masuk neraka kerana kucing. Masuk neraka kerana kucing pun ada, tuan-tuan. Boleh dapatkan buku ni. Dan moga-moga tuan-puan dapat kita sama-sama untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dengan memperbanyakkan pengetahuan mengenai bagaimana respon Rasulullah, bagaimana tindakan baginda Nabi SAW. Kita cinta Nabi bukan semata-mata selawat. Itu benda yang Nabi Allah SWT suruh kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Wahagada sunnah, dan itu sunnah juga. Sebab Nabi SAW kata apa? Para sahabat tanya kepada Nabi, macam mana aku nak selawat kepada engkau? Bagaimana aku nak berselawat kepada engkau? Nabi SAW ditanya, bagaimana aku nak selawat kepada engkau Rasulullah? Nabi kata, selawatlah dengan selawat Ibrahimiyah. Tapi selain daripada selawat kepada Nabi SAW, tanda kita sayang kepada Nabi SAW adalah mengikuti jalan Nabi SAW dengan akhlak Nabi. Macam mana Nabi bagi respon, bagaimana Nabi memberikan tindakan, akhlak Nabi terhadap situasi-situasi begini. Macam mana kaedah Nabi bercakap, macam mana kaedah Nabi berdakwah, bagaimanakah fahaman akidah Nabi SAW, bagaimanakah ibadah Nabi SAW. Kalau kita tengok sebagian sahabat seperti Abdullah ibn Umar, benda yang Nabi pijak pun dia nak pijak. Itu punya Ibn Umar punya level lah, tuan-tuan. Level Abdullah ibn Umar ni, dia punya level nak ikut Nabi ni, apa yang Rasulullah pijak pun dia pijak. Dan walaupun Nabi tak suruh, tapi punya dia sayang kepada Nabi SAW. Kita hari ni sayang kepada Nabi SAW bukan sekadar kita selawat. Selawat tu benda yang paling penting, yang akan mengampunkan dosa kita dan memberi kebaikan dan rahmat kepada kita. Tetapi selain daripada perkara tu, tujuan Nabi SAW
diutuskan adalah kita ikut sikap Nabi. Bila Nabi, bagaimana respon Nabi terhadap orang-orang yang memberikan kesalahan kepada orang kafir kan. Kalau kita tengok respon Nabi kalau orang cela Nabi kan, Nabi ada satu kisah yang mana Yahudi cela Nabi, Assalamualaikum, celakalah kamu kepada wahai Rasulullah. Kita tengok respon Nabi macam mana. Nak tahu macam mana respon Nabi, boleh dapatkan buku begini, bukan begini sikap Rasulullah di PTS. Boleh dapatkan buku ni, Sempena Promosi Ramadan Raya bersama PTS, untuk dapat percuma sampul duit raya. Boleh dapatkan buku ni di buku PTS. Dan dapatkan juga sampul raya. Ya, saya pun dapat sampul raya. Terima kasih banyak PTS. Barakallahu fikum. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan buku ni, ataupun mungkin boleh tanya tentang isi-isi dalam buku ni, insya-Allah. Ada 10 minit insya-Allah. Ada tajuk yang menarik juga kat sini tau. Ada macam-macam tajuk yang menarik yang saya suka tuan-tuan. Yang mana dia sebenarnya menjadikan satu sikap yang baik kepada diri kita untuk contohi Rasulullah kan? Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang dia zahirnya mengikut Rasulullah tapi batinnya tak ikut Rasulullah kan? Ketika kita sedang berpuasa kan, atau ketika mana kita bersama dengan akhi ataupun saudara yang lain, bila kita marah, ada tak kita ikut sunnah Nabi? Falyakul khair aw liyasmut tu kita ikut tak tuan-puan? Kata baik atau diam itu kita jarang nak ikut. Tanda kita cinta Nabi adalah kita mengikuti sunnah Nabi. Bila Nabi SAW kata, bukan sunnah yang zahir saja, tapi sunnah yang batin, sunnah yang rohani. Itu yang paling penting. Nabi SAW diutuskan adalah untuk mengikut apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Akhlak Nabi macam mana kan? Ada juga tajuk bagaimana nak mendapat doa daripada Rasulullah. Ada juga berkaitan dengan lesu dan hilangnya semangat dalam beribadah. Macam mana nak hilangkan lesu, ataupun kenapa punca kita semangat hilang ibadah tu ada. Di buku ni ada menjawab. Ada orang juga berpuasa tapi masuk neraka. Ada 10 minit yang saya ringkaskan. Ada satu perempuan dalam buku dituliskan, ada seorang wanita, bukan begini sikap Rasulullah. Ada seorang wanita ni, nama dia tidak diberitahu, Fulanah. Dia kata seorang perempuan, dia solat pada waktu malam. Contohnya waktu malam dia solat, kita pun waktu malam kita solat kan, tapi dan berpuasa watasumu billail, watasumu an-nahar, puasa pada siang hari, sama gak puasa. Wa fi lisaniha syarrun tu'zi jiraniha salitah kan. Ada seorang perempuan waktu bulan puasa dia ni menyakit, dia buat satu perbuatan yang menyebabkan puasa dia tapi masuk neraka kan. Kita kena nilailah diri kita. Banyak isu baru-baru ni kat Twitter, kita nilai balik diri kita. Yang mana ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan ni, dia tusalli billail, dia solat juga malam, dia kerjakan qiyamul lail, dia watasumun nahar, dia pun puasa kat siang hari kan. Wa fi lisaniha syarrun tu'zi jiraniha, tapi ya Rasulullah, mulut dia ni, lisan dia ni, lidah dia ni menyakitkan hati saudara ni, atau menyakitkan hati jirannya. Salitah, maksudnya salitah ni dengan kata-kata yang sangat pedih kan. Maka Rasulullah kata apa? Qala Rasulullah SAW, la khairal laha, la khaira fiha, tiada kebaikan buat dirinya, hiya finnar, maka tempatnya adalah neraka. Kat sini tempat dia adalah neraka. Itu yang kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadis yang ke-7304, hadis yang sahih. Jadi buku ni boleh dapatkan di Hakazah Sunci apa? Telefon saya. Buku ambil je semua. Tutup pintu balik Okey, jadi beginilah sikap Rasulullah SAW yang mana kita harus contohi. Tuan-puan, kalau nak mengikuti contoh Nabi SAW, mungkin boleh dapatkan buku bukan begini sikap Rasulullah di PTS, dan dapat juga ada free sampul surat. Saya suka untuk beli buku dekat PTS ni ataupun dapatkan hadiah daripada PTS ni, sebab PTS ni suka bagi kad yang banyak. Jadi kadang-kadang kalau saya pun dapat ke, saya dapat juga kad ni, kad yang dari PTS. Selamat Hari Raya, terima kasih. Diorang suka bagi kad yang banyak. Kalau kedai lain dia kurang nak bagi kad ataupun hadiah yang banyak. Kalau berdapat buku daripada PTS ni, dia bagi hadiah yang banyak. Okey, dapatkan buku ni di PTS tuan-puan. Moga-moga buku ni sangat bermanfaat dan ditulis oleh guru saya, Dr. Mak Susi. Buku ni elok dibaca oleh semua orang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kita betul cinta Nabi, selain daripada kita selawat, banyakkan mengikuti macam mana tindakan Nabi, macam mana Nabi berfikir, macam mana akhlak Nabi,
macam mana politik Nabi, macam mana teguran Nabi kepada seseorang. Okey, InsyaAllah. Jazakallah khair. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PTS. InsyaAllah kita jumpa pada buku yang akan datang. Kita bincangkan buku yang lain, InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.